Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke podcast PNBS yang julung-julung kali diadakan. So, ini adalah pertama kali kita mengadakan program podcast di PNBS. Okay, channel kami adalah PNBS Shout TVET. Alright, saya adalah Khairul Azwan sebagai moderator untuk program pada hari ini. Bersama saya, Encik Afiq Fikri adalah pensyarah PNBS dan dua orang pelajar kita, Cik Serilin dan juga Cik Kamilia. Okey, untuk hari ini kita akan membincangkan dan membahaskan serba sedikit mengenai PDP secara tradisional dan juga versus PDP di atas talian. Okey, yang kita tahu pada 2019 yang lalu negara kita telah dilanda dengan wabak COVID-19. So di mana pensyarah dan juga pelajar terpaksa belajar daripada rumah. So di situ kita tengoklah ada kesan dan implikasi yang berlainan. So di sini kita akan bincangkan serba sedikit lah. So pada pandangan saya lah, saya nak tahulah pandangan daripada Cik Afiq. Macam mana pendapat Cik Afiq tentang PDP secara tradisional? Terima kasih kepada Cik Khairul. Okay, selamat petang pada moderator dan juga rakan-rakan panel lah. Okay. Soalan Cik Khairul ni sebenarnya dia subjektif sebenarnya bagi saya lah. Okay. Sebab untuk PDP secara tradisional ni, dia bukan sahaja kita di level politeknik ataupun di mana-mana institusi pendidikan pun menggunakan orang cakap tradisional lah. Sebelum adanya dalam bentuk two ways ataupun conventional and also traditional lah. Okay, pemahaman saya lah, tradisional sebelum ni kita lebih mengajar secara berhadapan dengan pelajar tersebut ya. Di mana bila kita kita memberi idea ataupun memberi ilmu kepada pelajar-pelajar tersebut secara berhadapan dan kita mentransferkan, dalam bahasa Inggeris transfer lah, transfer maksudnya kita apa panggil bahasa Melayu dia Menghubungkan, menyampaikan. Kita menyampaikan maklumat tu secara berhadapan dengan pelajar tersebut, berbanding dengan digital di mana masanya COVID yang macam Cik Khairul cakap tadi sangat berbeza lah. Walaupun memang kita menggunakan platform secara live, macam Google Meet, kita berjumpa di alam maya, tetapi bila kita nak transfer knowledge tu, pengalaman dia berbeza. So tradisional ni sebenarnya dia lebih mudah difahami lah. Macam kita belajar zaman sekolah, macam belajar matematik kan. Kan, contoh belajar matematik dulu, ada tak belajar matematik kita dulu cikgu terus bagi okay, buat soalan dekat depan ni, tak ada kan. So kita perlu cakap dari segi tradisional ni, kita perlu cakap fahami dululah konsep dia sebelum kita pergi lebih jauh untuk mengenali digital dan juga tradisional ni lah. Itu pemahaman saya lah untuk tradisional PDP ni lah. Okey, terima kasih Cik Afiq atas pandangan yang diberikan Cik Afiq. So macam Cik Afiq cakap tu, so kita tahulah pandangan secara tradisinya memang kita akan bersemuka dengan pelajar. So kita dapat mengenal pelajar, okay, agar mereka lebih faham. Tapi apa pandangan daripada segi pelajar pula? Okay, terima kasih kepada Encik moderator kita iaitu Encik Khairul. Okay, mengenai pandangan saya mengenai PDP tradisional ini, sistem pendidikan pada masa kini sentiasa berubah dari semasa ke semasa. Okay, kaedah pengajaran dan pembelajaran PDP turut berubah bagi memenuhi keperluan semasa. Seiring dengan pelancaran Pelan Pembangunan Pendidikan 2013 hingga 2025, bahan digital mula memainkan peranan yang sangat penting dalam proses PDP ini. Okey, untuk pembelajaran secara tradisional, pembelajaran secara tradisional ini dijalankan di sekolah, politeknik, guru, pensyarah dan murid perlu berada di dalam kelas yang sama. Okey, pensyarah yang mengajar secara bersemuka dengan menggunakan bahan-bahan pengajaran menggunakan yang diperoleh daripada buku teks atau buku rujukan. Murid pula perlu menyiapkan kerja rumah yang diberikan oleh guru dalam bentuk buku latihan. Okey, terima kasih atas pandangan Cik Kamilia.
So kita tahulah, tengok macam mana Cik Kamilia berhujah agak panjang lah yang saya dengar tadi ya. So bila kita tahu, tengok macam bila secara tradisional ni memang kita akan bersemuka dan dalam satu tempat dan masa yang sama. Okey, berbeza pula dengan PDP secara di atas talian. Okey, so dari pengalaman Cik Afiq lah ya. So apa pengalaman yang awak dapat bila awak buat kelas secara atas talian tu, dan apa orang cakap kekangan yang awak hadapi lah bila kita buat kelas atas talian? Kita kadang-kadang kita tak tahu apa yang pelajar buat sebenarnya kan. Adakah mereka faham kan? Dia orang cakap memang faham tapi yalah, tak tahu yang sebaliknya macam mana. Okey, kalau ikut pengalaman sebenarnya pengalaman pertama sekali bila saya buat kelas secara online ni kan, dengan pelajar-pelajar ni lah, pelajar-pelajar yang mereka berdua ni lah. Mereka merupakan orang cakap batch yang pertama lah, yang di mana waktu ketika itu selepas habisnya PKP, pelajar ni perlu masuk ke kelas tapi secara online. Okey, di mana ketika tu pelajar tak dibenarkan balik lagi ke politeknik. Okey. So kelas secara digital ni ataupun secara online, bukannya face to face ni, masalah dia pertama adalah di mana kadang-kadang dari segi line lah, pertama line connection ataupun internet punya connectivity lah, di mana kadang-kadang kat sini ada line, tiba-tiba dekat kawasan luar, kawasan pelajar, mungkin kawasan diorang mungkin ada yang tak ada line. Dan juga kadang-kadang masalah lain yang selalu timbul bila pelajar ni dalam kita panggil nama ada, panggil nama sekali lagi dah tak ada dah setengah jam kemudian. Itu masalah yang berlaku sebenarnya. Tetapi bagi saya benda tu mengajar saya jugalah, sebab waktu ketika tu pada tahun 2021 tak silap saya, waktu tu waktu yang mula mengajar untuk PDP secara atas talian ni, memang banyak mengajar dari segi kita untuk fokus kepada benda-benda digital ni lah. So sebenarnya impact dia sampai ke hari ni lah, bila saya dapat mengajar diorang secara online ni, lain cara dia daripada tradisional yang macam saya cakap tadi lah. Cara kita kaedah nak mengajar diorang pun tak sama macam kita buat secara tradisional. Itu je lah kot. Mungkin kalau dari segi masalah tu, saya rasa mungkin mana-mana pelajar pun mungkin akan ada masalah kekangan dari segi macam internet, ataupun ada yang kita dapat hadir secara atas talian, ataupun ada masalah-masalah lain lah. Terima kasih Cik Afiq atas apa yang dibahaskan. Okey, so kita boleh beralih arah kepada pelajar kita, Cik Sirilin. Okey, selamat petang. Okay, terima kasih kepada Encik Khairul sebagai moderator kita pada petang ini. Okey, pada pandangan saya pula berkenaan dengan PDP secara atas talian. Okey, saya antara batch yang terkena PDP secara atas talian, di mana ianya bermula dari tahun 2019. Jadi apabila PDP secara atas talian itu dijalankan, kami agak terkejut sebabnya cara pembelajarannya 100% berubah, di mana kerja-kerja ataupun assignment yang akan dihantar adalah melalui WhatsApp. Mungkin untuk sekolah menengah kami dahulu menggunakan Google Classroom, sebab batch SPM kami dahulu adalah batch pertama yang menggunakan PDP secara atas talian lah, bagi untuk meneruskan PDP. Jadi untuk kekangan dia seperti yang Encik Afiq bagi tahu tadilah, kekangan line, di mana saya sendiri pada minggu pertama masuk ke politeknik, kami punya PDP dijalankan secara atas talian. Jadi saya tinggal di rural area, di area pedalaman. Bagi saya line tu sangat sukar, sebab jaringan internet dia sangat-sangat sangat-sangat Lemah. teruk. Ya, sangat-sangat lemah. Jadi saya perlu ke kawasan yang lebih tinggi untuk saya mendapatkan jaringan internet. Itu adalah salah satu impak daripada PDP secara atas talian lah. Itu saja pandangan saya.
Okay, right. Terima kasih Cik Srilin. Saya faham lah kan. So sebagai seorang pensyarah lah, so bila kita menghadapi situasi di mana jaringan yang lemah, okay, tapi kita cuba nak menyampaikan orang cakap knowledge, okay, ilmu kepada pelajar-pelajar kita secara berkesan. Okay, mungkin method yang Cik Afiq beritahu tadi, mungkin kita pakai Google Meet ataupun Google Classroom kan. Tapi adakah ada lagi orang cakap kaedah yang lain yang boleh kita guna pakai lah semasa di atas talian, pembelajaran di atas talian tu? Untuk sebenarnya pembelajaran di atas talian ni lah, secara digital lah kita panggil kan, dia ada pelbagai aplikasi yang kita boleh pakai sebenarnya. Tak semestinya kita menggunakan Google Meet ataupun Google Classroom yang kebiasaannya orang boleh pakai lah. Dia ada banyak platform. Even WhatsApp sekalipun dikenali sebagai salah satu platform untuk kita belajar. Boleh kita upload ni lah, tetapi untuk kami sebagai pensyarah, kami tak galakkan lah, sebab kemungkinan untuk WhatsApp ni takut akan hilang kan. So kita akan lebih gunakan, contoh salah satu dia, kalau untuk file storage kita akan guna Google Drive, ataupun kita gunakan cloud storage yang berdasarkan Microsoft 365 lah, yang ada Google yang ada Drive tu sendiri. So daripada situ diorang boleh upload diorang punya documentation apa semua, contoh assignment apa semua boleh melalui situ. Dan kalau untuk dari segi pembelajaran, boleh gunakan platform CDOS daripada ni lah, LMS CDOS daripada Polisisi sendirilah. LMS Polisisi ni yang sekarang ni adalah 4.0, di mana LMS ni lah yang sekarang ni kita pakai untuk pembelajaran di atas talian, di mana pelajar-pelajar boleh interact dengan pensyarah, di mana dia ada pelbagai aktiviti yang kita boleh buat dalam tu lah. Ada forum, ada quizzes, boleh buat video, anything, asalkan kita gunakan platform yang berkait dengan digital ni, apa-apa boleh kita buat. Anything could be. So sebenarnya macam Cik Azwan cakap tadi, sebenarnya platform tu dia ada pelbagai. So dia tak terkira lah benda tu sebenarnya, bagi saya. Mungkin pelajar-pelajar ni mungkin dia ada, yalah, dari segi diorang punya aplikasi yang diorang tahu mungkin lebih daripada kita lah. Mungkin mungkin diorang lebih banyak tahu. Cuma dari segi pembelajaran, kita lebih fokus, kalau macam politeknik sendiri kita fokus pada CDOS sendirilah. Kita memang fokus supaya di mana pelajar dapat interact dengan student, pelajar dapat interact dengan pensyarah dia dapat tahu macam mana situasi pelajar-pelajar tu menggunakan platform tersebut. Sebab dekat situ kita boleh tengok tau, pelajar-pelajar ni dia login ke tak, berapa lama dia login. So sebenarnya kat situ kita dah boleh tahu dah sebenarnya pelajar ni minat ke tak dalam bentuk digital ni. Kadang-kadang kita bagi satu assignment, kita bagi satu notes untuk diorang baca. Dari situ kita boleh tahu berapa lama diorang, tempoh masa yang diorang letak diorang duduk dalam platform tu untuk diorang tengok dan diorang lihat benda tu. Kalau sekejap tu mungkin kita tahu sendirilah kan. Ataupun mungkin kalau contohlah macam pensyarah tu bagi satu assignment tu memerlukan untuk hantar dalam masa contoh 2-3 hari daripada waktu yang telah ditetapkan, pun boleh dibuat dalam platform tersebut. So sebenarnya platform tu senang cerita 10 in 1 lah. Everything, semua benda boleh letak dalam tu. Dia merangkumi semua benda lah. So bagi saya itulah platform yang sebenarnya. Terima kasih Cik Afiq. Perkongsian yang menarik lah mengenai LMS. Okay, LMS adalah Learning Management System lah ya. Betul Cik Afiq? Okay, so yang kita guna pakai di Polisisi adalah LMS CDOS lah. Okay, CDOS. Alright, so dari segi pandangan pensyarah macam tu. Okay, so macam mana pula dengan daripada pandangan sebagai seorang pelajar? Okay, tahap kefahaman awak bila awak belajar di atas talian, so berbeza dengan kita belajar di dalam kelas. Okay, so tahap awak faham dan awak willingly untuk belajar di atas talian, macam mana yang awak rasa awak boleh awak berikan pandangan sedikit, Cik Camelia? Okay, tahap pemahaman saya terhadap dia punya sesetengah subjek lah. Satu subjek kan, so awak faham. Contohlah awak ada subjek, Cik Afiq ada mengajar subjek customer service kan, so menggunakan platform CDOS.
okey, tahap kefahaman awak setakat mana yang awak faham mengenai customer service di atas talian? Okey, mengenai customer service di atas talian ini, Ha. dia boleh membantu dari untuk golongan pelajar, di mana ia boleh mengajar semua pelajar dari segi dia punya personality dari segi attitude dia macam mana. Lepas tu Mungkin awak faham secara menyeluruh ataupun awak secara saya faham menyeluruh, tetapi pada masa tu saya pernah alami jugalah satu situasi ni di mana saya tidak boleh dan kurang, pada masa tu saya kurang untuk faham, dan saya jenis yang slow learner pada masa tu, dan masa tu juga saya pernah mengalami masalah-masalah tertentu di mana saya ingin mencuba, tetapi saya terus mencuba. Lepas tu saya dapat something that new from what we learn from customer service. Okay. So kat situ kita nampak lah ada orang cakap struggle sikit kan bila kita menggunakan platform yang baru, menggunakan CDOS untuk belajar tu mengambil masa lah orang cakap kan. So tapi bila kita dah tahu, dah kenal CDOS macam mana, dan kita lebih faham lah. Okay, alright. So okay, sekarang ni kita tahu yang memang Politeknik adalah salah satu institusi yang berasaskan menerjui TVET kan. So apa yang awak faham tentang saya tanya Cik Afiq dululah. Apa yang Cik Afiq faham mengenai IR 4.0? Industrial Revolution 4.0. Okay. Sebenarnya IR 4.0 ni dia luas skop dia. Tetapi kalau ikut pemahaman saya lah, pemandangan saya berkenaan IR 4.0 ni dia lebih kepada sekarang ni what we call dia konsep dia adalah lebih kepada application tu sendiri. Okay. Contoh dia dekat dalam sekarang ni, dalam IR 4.0 ni dia ada 9 pillar lah. Okay. One of the pillar tu ada berkenaan dengan AR, ada cloud based computing, and then ada pasal application dan lain-lain lagi lah. So sebab sekarang ni nowadays kenapa ada IR 4.0 ni, dia adalah salah satu proses mendigitalkan something, revolutionkan satu benda tu dari benda yang traditional go to digital sebenarnya. Contoh dia macam machinery. Okay. Mungkin dari segi contoh macam dulu mesin, mungkin orang kena bawa mesin tu sendiri, but nowadays sekarang mesin tu boleh bergerak sendiri dengan adanya macam menggunakan what we call AI yang menggunakan coding, dan part of that dia akan boleh bergerak sendiri without kita pandu benda tu. So it's part of one of the pillar yang dalam what we call IR 4.0 ni lah. Sebenarnya IR 4.0 ni dia besar. Kalau macam dekat dalam Politeknik sendiri pun sebenarnya dia banyak yang kita belajar ni adalah lebih kepada aplikasi. Macam contoh macam you all ada pernah menggunakan Canva kan. Canva tu pun is a part of one of the ni jugalah, dia punya teras dia juga, sebab you all menggunakan aplikasi di atas cloud base, di mana kamu menyimpan kamu punya data-data tu di dalam cloud. So bila kamu menyimpan data-data dalam cloud dan benda tu tersimpan, bukan kamu save, dia berada di cloud di ni. So dia merupakan salah satu benda yang ni lah. Itu saya punya pandangan lah berkenaan dengan IR 4.0 ni. Kita mungkin boleh tanya sikit kepada pelajar kita, Cik Serilin, apa yang awak faham mengenai IR 4.0 lah. Sebab ni penting sebabnya sekarang dari masa ke semasa, kita tahu yang memang teknologi telah laju meninggalkan kita so daripada tradisi dan ke teknologi advancement. So sebagai student kan, so apa yang awak
boleh rungkaikanlah sebab sedikit tentang IR 4.0 ni. Terima kasih kepada Encik Khairul lah. Bagi pandangan saya sebagai seorang pelajar, bagi saya lah untuk revolusi berapa tadi? Industry Revolution. Bagi saya benda ni ianya patut bermula daripada ini pendapat saya sahajalah, ianya patut bermula daripada pensyarah itu sendiri jika di peringkat politeknik, kerana pensyarah itu akan menyalurkan bagaimana cara untuk kita mengendalikan sesuatu. Mungkinlah bak kata Afiq tadi, Encik Afiq, mungkin mesin. Jadi kalau kita nak ambil kepada mungkin sistem ticketing, apa yang kami belajar, mungkin daripada sistem ticketing, bila pada masa depan nanti kita tak perlu lagi dah nak tulis. Contoh passenger ni ataupun turis dia nak pergi ke mana-mana, kita perlu tulis secara manual. Jadi bila ada revolusi ni nanti, mungkin dari segi sistem, kita boleh senang saja masukkan maklumat ataupun data kepada sistem tu untuk menjadikannya lebih mudah. Jadi pada pandangan saya lah, ianya bermula daripada pensyarah, dan pensyarah akan menyalurkan maklumat kepada students untuk mereka tahu cara mengendalikan sesuatu. Seperti itulah. Itu pandangan saya. Terima kasih. Terima kasih Cik Sherlyn. Cik Sherlyn berpendapat ilmu datang daripada pensyarah sendirilah yang mengenalkan aplikasi, memberikan pengetahuan tentang dunia luar lah. Dunia luar mengenai program aplikasi-aplikasi yang dia guna pakai So contohnya dari segi hospitality dan pelancongan banyak teknologi yang kita pakai contohnya ada voice recognition, yang kita ada eye scanning yang kita pakai dekat airport. Mungkin awak pernah pakai untuk melepasi immigration kita ada eye scanning ada eye scanning dekat sini lah tapi keperluan untuk pembelajaran secara tradisional juga penting lah, disebabkan yang kita tahulah, sebabnya sebagai pelajar politeknik kita banyak practical studies. Macam mana kita nak mengajar benda-benda yang praktikal secara atas talian? Apa pandangan Cik Afiq tentang mengenai subjek-subjek yang banyak praktikal lah, tapi kita perlu buat di atas talian? Soalan yang kritikal juga tu sebenarnya. Tak adalah. Dari segi kalau subjek-subjek yang banyak praktikal ni sebenarnya dia tak ada masalah lah kalau dia nak mempelajari subjek-subjek yang berkenaan dengan IR 4.0 sekalipun. Soalan dia betul ke? Soalan ni mengenai subjek-subjek yang praktikal. Contoh subjek marine lah contoh. Marine. Contoh kalau macam machinery ni sekalipun kita perlu mengajar pelajar tu macam mana nak kendalikan mesin. Maksudnya secara berhadapan lah. Tapi kita perlu ubah ke atas talian. So macam mana kita nak saya bagi satu contoh ini yang berlaku pada saya waktu ketika pada 2021 saya kena mengajar satu subjek, iaitu subjek tourism expedition. Tourism expedition ni merupakan subjek yang kira orang cakap kalau dalam pelancongan dia kira practical base dia memang banyak lah, memang tinggi lah. So macam Cik Khairul cakap tadi macam mana saya nak ni. Dalam subjek tu dia ada satu ni tau, dia ada satu what we call bukan dia punya teori, dia punya practical dia punya projek dia kena pergi expedition, kena pergi site visit lah. Maksudnya kena tunjuk lah maksudnya masalahnya time tu dah lah tengah PKP, masalah benda kena buat macam mana saya buat benda tu. Ramai dia tanya dengan saya, macam mana saya buat. Sebenarnya dia tak ada yang saya buat sebenarnya. Saya cuma menggunakan aplikasi sahaja. Sebab macam ni,
Memandangkan waktu itu isunya sebab pelajar tidak dibenarkan keluar ke mana-mana lah waktu ketika PKP tu, dan waktu tu pun memang kami memang tak dapat nak ke mana-mana lah, nak keluar daripada kawasan sini untuk menjalankan ekspedisi lah. So apa yang saya buat adalah saya menyediakan satu aplikasi di mana pelajar dia membuat expedition ataupun dia membuat lawatan tu secara dalam talian berbentuk 360. Dan mereka perlu membuat satu komentari. Diorang perlu record video diorang di mana diorang pergi ke kawasan tersebut dan diorang kena buat satu komentari. Komentari itu diorang kena ceritakan kenapa dan di mana tempat tersebut, information berkenaan tempat tersebut, dan benda tu adalah berbentuk 360. Okay. Maksudnya macam Encik Afiq pakai virtual reality lah. Lebih kurang macam tu lah. Sebab kan practical base dia adalah kerana subjek tu dia memerlukan untuk kita pergi ke tempat tu, tetapi memang saya tak dapat nak pergi. So itu adalah cara yang paling terbaik lah waktu ketika itu. Sebab macam Cik Kai cakap tadi kan, ada je yang subjek-subjek lain macam contohlah saya bagi contoh macam subjek marine kan. Subjek marine tu adalah salah satu subjek yang kira memang kena praktikal lah. Contoh belajar menyelam. Saya nak tanya, belajar menyelam, bukan semua orang boleh pandai menyelam tengok online je, betul tak? Tetapi mungkin dengan adanya mungkin salah satu cara dia, mungkin pensyarah tersebut dia boleh menggunakan satu video tutorial first, yang pendek sahaja, tak perlu panjang, untuk mungkin dari segi teknik pernafasan dulu ke sebelum berenang, and then bila dah tiba masanya baru boleh ajar secara face to face. Kalau tak dapat juga mungkin perlu ditukarlah dia punya praktikal dia lah waktu ketika tu. Tapi sekarang ni insya-Allah tak ada masalah lah untuk benda tu semua. So daripada pandangan pelajar, Cik Kamelia mungkin boleh berikan pandangan serba sedikit. Bagi saya lah, memang agak sukar bagi setiap pelajar untuk membuat praktikal dalam talian. Okey, kalau saya, contoh macam subjek marine kan, kalau dia orang suruh buat teknik pernafasan dekat dalam video tu, bagi saya memang saya macam malu jugalah, memang rasa macam malu nak buat benda tu, tapi nak tu kena buat juga sebab tu praktikal kan, ada dari segi pemakahan dia. Lepas tu nanti kalau kita tak buat, tak nak makan dia kan. Yelah, mungkin lah. Nak kita kena teruskan jugalah untuk yang praktikal dalam online ni. Okay. Lepas tu untuk yang terrestrial, macam yang nak buat yang apa nama yang kompas tu, yang cek kompas macing. Kompas macing tu bagi saya memang suka jugalah, sebab buat video nak tahu macam mana arah dia kan. Nanti kalau dalam video tu nanti lain pula arah dia kan. Okay. Terima kasih kepada tetamu-tamu jemputan kita, Encik Afiq, Cik Kamelia dan juga Cik Sherilyn atas perkongsian anda mengenai PDP secara tradisional dan versus PDP secara atas talian. Okey, yang kita telah rungkaikan pada hari ini, di mana kita tengoklah kekangan daripada pensyarah, juga kekangan daripada pelajar kita. So mungkin nak share untuk the last one, nak share apa-apa? Okey, untuk yang terakhir lah sebelum kita menghabiskan sesi kita pada petang ni lah, sebenarnya ada satu saya ingin kongsikan lah juga untuk pelajar-pelajar dan juga pensyarah lah. Okey, sebab sekarang ni kita pada masa akan datang, Kementerian Pendidikan Tinggi akan memfokuskan kepada mendigitalkan pembelajaran secara atas talian lah. So sebenarnya secara tak langsung sebenarnya kita dah kena get ready lah, move forward untuk mengenal itu apa itu pembelajaran di atas talian ataupun pembelajaran secara digital lah. Sebenarnya benda ni bukannya benda yang baru. Kalau dekat mana-mana IPTA ataupun universiti yang ada sekarang pun kebanyakan dah start mula untuk memakai pembelajaran atas digital ni lah melalui platform-platform mereka sendiri.
So saya sebagai seorang pensyarah pun memang akan belajar dan keep learning, dan perlu belajar, nak orang cakap nak memperbarui benda-benda yang kita tak tahu. So saranan saya juga kepada pelajar-pelajar dan juga pensyarah, kita jangan berhenti belajar lah. Macam mana sekalipun, kita kena always improve ourselves untuk belajar benda baru, especially move into digital punya learning ni lah. Sebab dia akan jadi one day, dia akan jadi life along, orang panggil apa? Life transformation, journey pembelajaran tu daripada traditional into digital tu, one day dia akan jadi fully digital one day. So kita kena fokus pada benda tu juga. Itu saya punya ni lah, saranan saya lah. Mungkin para pelajar kita ada apa-apa yang ingin dikatakan? Okay, untuk yang kali terakhir ni, saya nak bagi sesuatu, nak cakap sesuatu yang penting lah. Kalau kita sesuatu yang penting, di mana kita sebagai seorang pelajar ni perlu, kalau boleh, kita mesti berusaha lah untuk dapatkan sesuatu benda tu. Memang benda tu susah, tapi kita kena try hard, and then we must teruskan, keep learning, jangan cepat putus asa lah. Apa yang terbaik tu, itulah yang terbaik. Okay, terima kasih kepada tetamu-tetamu kita, Cik Camelia, Cik Afiq dan juga Cik Sherlyn. Cik Sherlyn, ada apa-apa yang perlu dikatakan? Okay, bagi saya, PDP ni secara tradisional ataupun PDP secara atas talian, dia sendiri ada keburukan dan kebaikan. Okay, ianya bergantung kepada pelajar itu sendiri, bagaimana kita sebagai pelajar untuk mengadaptasikan situasi berikut. Tapi yang pentingnya, it starts from ourselves. Sebabnya, kalau kita macam yang saudari Mel cakapkan sebentar tadi, kita sendiri sebagai pelajar kita harus berusaha. Sebab permintaan dunia sekarang ni, dia more on pelajar yang celik IT, betul? Jadi lagi sekali lah, ia depend on ourselves. Sebab PDP atas talian dan secara tradisional, dia mempunyai impak yang tersendiri. Itu dari saya. Okay, terima kasih Cik Sherlyn. Okay, saya setujulah dengan pandangan-pandangan para tetamu kita ya. So pada hari ini memang, so di masa hadapan memang kita perlu transform diri kita untuk lebih celik IT dan kenal digital ya. So dengan ini kita akan menutup program podcast kita pada hari ini dengan sepatah pantun. Serangkap pantun, maafkan saya, serangkap pantun. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Okey, sekian daripada saya, moderator anda pada hari ini, Encik Azwan bin Fazil. Okey, semoga kita berjumpa lagi. Okey. Bye-bye.